Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Kabir Pengurusi Majelis yang kita raihkan, yang berhormat Mujahid Yusuf Rawa selaku pembentang bersama dalam sesi yang kedua ini. Yang dihormati, yang berhormat Datuk Haji Fakhur Rabi bin Muhammad Zawawi, yang Ketua PAS kawasan, Ashabul Fadilah, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, Ashabul Fadilah, ahli jawatan kuasa penganjur, tuan-tuan, puan-puan, para peserta seminar pemikiran Ustaz Fadil Nur yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi atau tengah hari yang mulia ini kita diketemukan untuk sama-sama kita cuba menghatam sekurang-kurang mengimbau kembali suatu kenangan yang ditinggalkan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang agung oleh Allahyarham Ustaz Fadil Muhammad Nur, yang saya sendiri bila dihubungi oleh Setiausaha PAS kawasan Pak Teh Arif untuk menjadi salah seorang pembentang, saya merasakan bahawa terlalu kerdil untuk saya yang tidak sempat lama dengan Allahyarham Ustaz Fadil hanya membaca pemikiran, hanya membaca buku-buku yang ditulis, dan hanya sempat beberapa kali dengan Allahyarham. Tapi walaupun demikian, saya cuba untuk menjadi seorang anak seperti yang disebut tadi oleh pengurusi, yang ingin berkongsi perasaan dan pandangan dalam pertemuan kita. Dan insyaAllah masa yang diberi kepada saya adalah lebih kurang 20 minit untuk membentangkan kertas kerja yang disediakan ada 8 muka surat. Oleh kerana tuan-tuan, sebenarnya kertas kerja ni kalau nak sedap dia kita bentang dan kita hurai, tapi masa agak singkat. Jadi mungkin saya akan baca dan 1-2 ulasan ringkas saya akan berikan. Kalau tak dibaca pun saya nak balik rumah pakai tak baca lah. Jadi saya tolong baca kat dia. Pasal pengalaman saya, kalau buat balik kerja di rumah pakai dua kondu lah. Itu pengalaman biasa ni. Banyak lagi kerja yang kita nak buat. Jadi saya tolong baca lagi. Baik. Membicarakan tajuk tersebut, tumpuan di kertas menggariskan 4 faktor penting yang merangkumi diri Allahyarham Datuk Ustaz Haji Fadil Muhammad Nur, tokoh ulum sanjungan ummah. Iaitu yang pertama, berkenaan dengan kepribadian dan kewibawaan. Yang kedua, asas kukuh yang menjadi pegangan. Yang ketiga, pendekatan atau penanganannya pada situasi dan cetusan hasil atau legasinya. Semua itu diuraikan secara rangkuman umum pada setiap tajuk dalam kertas untuk dibicarakan sebagai perbincangan dan analisis pada seminar ini. Pertama, elak penyertaan, perpecahan. Penyertaan PAS adalah kerajaan campuran bersama perikatan dan kemudian Barisan Nasional rupanya menjurus kepada kelonggaran ikatan dalaman. Wujud kritikan dan pertikaian hinggalah saat apabila PAS dikeluarkan dari perikatan atau BN sekarang. Situasi itu telah berubah menjadi pergolakan dalaman.
Datuk Asri muda selaku pemimpin tidak dapat membendungnya lagi hingga menyebabkan beberapa tokoh penting PAS seperti Ustaz Kamaluddin Darus, Datuk Muhammad Nasir dan Datuk Hasan Adli keluar parti dan wujudnya berjasa ekoran perpecahan itu. Ketika itu Ustaz Fadil hanyalah ahli PAS biasa tetapi sudah dikenali menerusi kegiatannya di dalam Habib. Jadi sikit latar belakang sejarah. Walaupun situasi semasa itu jelas meletakkan PAS pada kedudukan paling lemah, Ustaz Fadil melihat keadaan itu tidak boleh dibiar semakin parah dengan masing-masing pihak cuba membentuk kelompok baru. Atas rasa tanggungjawabnya kepada kekuatan jamaah Islam, beliau tampil bersama kepimpinan Habib ketika itu menemui pemimpin PAS, menasihati mereka supaya tidak membentuk parti baru dan berusaha mempertahankan kembali keretakan tersebut agar tidak terus pecah sedang yang koyak ditampalnya. Jadi tuan-tuan, bila kita perhati di sini kita dah dapat nampak. Inilah sifat Allahyarham Ustaz Fadil. Sangat tidak suka kepada perpecahan, sangat mencintai kesatuan dan perpaduan. Itu yang boleh saya simpulkan. Beliau tidak menunjukkan sikap berpihak, tetapi dari situlah beliau mula meletakkan peranan aktifnya bersama PAS mengutip cebisan-cebisan hasrat untuk membuat perubahan dan dicantumnya sebagai perpaduan. Beliau melontarkan saranannya yang mengikat kembali ketegangan di peringkat pimpinan dan mengatasi kebuntuan. Usahanya itu untuk meletakkan kembali imej dan kepercayaan masyarakat kepada PAS sebagai wadah umat untuk bernaung dan bergantung. Tarbiyah dan penyusunan organisasi. Setelah dipecat dari UTM, beliau menjelajah seluruh negara menyampaikan hasrat dan tujuan PAS memenuhi kapasiti yang sebagai naib yang di-Pertua Agong. Kesibukannya berganda berbanding ketika menjadi pensyarah di UTM lantaran sikapnya yang sukar menolak undangan. Memang tuan-tuan, Ustaz Fadil kita kenai. Inilah di antara benda saya anak muda sangat kagum dengan Allahyarham. Mana tempat kita pergi, mana cawangan kita turun, mana markas yang kita tinggal. Kalau kita sebab, orang akan beritahu, Ustaz Fadil pernah sampai di sini. Itu kehebatannya. Sekali saya di Hulu Langat, atas bukit tinggi, program dalam bulan Ramadan. Satu surau yang kecil, terpencil tempatnya. Tapi disebut pada saya, kami nak beritahu Ustaz Fadil yang rasmi tempat ini. Hebat. Bagi saya ini kehebatan Allahyarham. Sukar menolak undangan. Apatah lagi beliau sebelumnya sudah dilihat sebagai individu yang berperanan menyatukan sisa-sisa kekuatan di peringkat kepimpinan PAS selepas terpelantik dari kerajaan campuran bersama BN. Beliau mengukuhkan PAS di semua peringkat dengan gerakannya itu di samping peranannya selaku Timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah. Peranannya itu kembali merapatkan saf kekuatan PAS di cawangan dan kawasan serta menambahkan keahlian. Hidupnya juga menjiwai aktivis PAS di semua peringkat yang dijelajahnya itu termasuk tidur di markas-markas PAS. Bagaimanapun beliau memenangi kes perbicaraan mahkamah berhubung pemecatannya. Beliau dibayar pampasan dan diterima kembali berkhidmat di UTM. Namun selepas 3 bulan berkhidmat, beliau meletakkan jawatan dan kembali ke gelanggang parti, meneruskan pengisian daurah tarbiyah dan menyusun organisasi di semua peringkat. Sejak itulah bintangnya kian bersinar, lalu memanjat tangga demi tangga dalam perjawatan parti. Kepimpinan ulama. Usul supaya PAS mempelopori kepimpinan ulama yang diluluskan dalam Muktamar Agung PAS Pusat merupakan tugas besar kepada Tuan Guru Haji Yusof Rawa dan Ustaz Fadil selaku regu dalam kepimpinan baru selepas era Datuk Asri. Dogma kepimpinan ulama itu begitu kukuh dan untuk diimplementasi lantaran keterampilan kedua-duanya yang merupakan ulama. Disokong pula realiti semasa dalam PAS pada ketika itu telah pulih dari trauma kerajaan campuran serta bertapaknya asas dari hasil pembinaan semula digerakkan Ustaz Fadil selain masa juga mulai berkutik menuju cara hidup Islam.
Gagasan itu bukan sekadar mencetuskan penstrukturan lebih baik pada organisasi PAS melalui kewujudan Majlis Syura Ulama, tetapi juga dari segi aspek tarbiyah harakiyah. Sah pimpinan benar-benar dilihat kukuh membariskan Haji Yusof, Ustaz Fadil, Ustaz Nik Abdul Aziz Nikmat, Ustaz Abdul Hadi Awang dan Ustaz Hasan Syukri. Di sinilah keterampilan Islam dipersembahkan kepada rakyat bahawa PAS memiliki angkatan yang sedia memimpin negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berikutnya ialah sokongan buka Islam. Perkara ini kembali dibincangkan semasa era Haji Yusof Rawah dan PAS begitu menyedari perlunya sokongan buka Islam untuk mengatasi UMNO dalam pilihan raya. Dalam kerancakan perbincangan, Ustaz Fadil tidak meneliti semata-mata persoalan kuasa, tetapi juga kelangsungan dakwah. Ini tuan-tuan perkara besar dalam PAS. Nak buat apa pun, ini benda yang kita akan tengok. Lantas beliau meminta Ustaz Harun Taib untuk menyediakan kertas agar perkara itu dibincangkan dalam kerangka syarak. Nak buat apa pun, mesti itu yang menjadi asas. Bertepat ataupun tidak dengan syarak. Ketika sama gerakan mendekati, kaum Cina diadakan menerusi beberapa pertemuan, terutamanya di sekitar Kuala Lumpur, termasuk di Tokong, selain penulisan dan kenyataan dalam bahasa Mandarin kepada media Cina. Penerimaan kian melebar hingga masyarakat Cina mulai berminat berbicara topik politik bersama PAS secara lebih serius. Ustaz Fadil tidak begitu menunjukkan diri dalam mendekati, kerana mengambil sikap untuk menghadapi suasana sematanya dan mengelak sebarang sensitiviti baik di sebelah pendukung maupun sadaran sokongan. Ia juga sesuai dengan pengamatannya terhadap keupayaan PAS untuk menyanggupi kemungkinan sebarang tuntutan atau sandaran serta implikasi kepada masa. Sebab antara permintaan dari masyarakat Cina yang diajukan ketika itu ialah membenarkan lambang PAS digunakan calon buka Islam. Sekarang tuan-tuan benda ni dah tak jadi masalah, tapi kita bayangkan pada waktu itu. Kemudian, sikap tidak terburu-buru atau gairah mengaut sokongan itu mematangkan hasil apabila membuka laluan kepada kehalusiasi menjelang PRU 1986. Media Barat mulai membuka mata kepada PAS yang selama ini dilihat sebagai parti kampung, sekaligus mengangkat kepimpinannya ke medan massa. Menjelang pilihan raya umum 1995, tajuk ini kembali hangat diperkatakan. Tetapi Ustaz Fadil kekal tidak mengambil sebarang ketetapan. Sebaliknya beliau menggugar massa di dalam PAS dengan meluaskan perbincangan di semua peringkat bagi membolehkan ahli-ahli PAS hadam mengenainya serta agar suara itu datang dari akar umbi. Saya kira tentuan ini suatu yang juga sangat istimewa. Ustaz Fadil dalam mengambil suatu sikap ada ketika dibuka ruang yang cukup luas untuk masing-masing bincang sama-sama bagi pandangan. Kemudian dihukum masa. Pernah Dr. Mahathir menyampaikan hasrat untuk bertemu Haji Yusof dan Ustaz Fadil. Jemputan itu wajar dicurigai, tetapi perutusannya datang melalui Anwar. Ia diterima atas niat untuk mengendorkan ketegangan politik yang amat terik saat itu. Merahsiakan pertemuan itu boleh menimbulkan salah faham, tetapi perlu dirahsiakan juga. Akhirnya pertemuan berlangsung juga tanpa sebarang perbincangan berat, melainkan sekadar makan-makan murtabak saja. Namun ia tidak menjadi rahsia selepas mahu dirahsiakan. Difahamkan esoknya Anwar telah mentaklimatkan pemuda UMNO mengenai pertemuan itu. Kesannya hubungan kian berputih antara PAS dengan masyarakat buka Islam runtuh, luluh dalam sekelip mata dan sukar lagi membina keyakinan. Bahkan pintu Tokong tertutup terus buat PAS. Hukuman militeri diterima PAS pada penyertaan PRU yang diadakan segera selepas itu apabila kursi PAS hanya tinggal Parlimen Bengkalan Cepat. Merintis kemenangan. Ustaz Fadil sentiasa berada di tempat dan masa yang tepat. Beliau berada di posisi yang dipetua PAS Pusat dengan seluruh kekuatan PAS yang telah dijana bersama penglibatannya lebih 10 tahun.
Beliau segera mengatur usaha membina hubungan dengan kumpulan Tengku Razali Hamzah dan Tan Sri Musa Hitam yang terhalang dari menyertai semula UMNO baru hingga berjaya berkali-kali mengadakan pertemuan dengan Tengku Razali. Beliau sudah ada fokus untuk menghadapi pilihan raya umum yang bakal menjelang dan kemuncaknya Parti Semangat 46 bergabung dengan PAS membentuk gagasan Angkatan Perpaduan Ummah. Hasilnya pilihan umum tahun 1990 kursi UMNO lenyap dari bumi Kelantan 50-0. Itu sejarah yang kita ingati. Kejayaan kepimpinan Allahyarham Ustaz Fadil mengembalikan Kelantan ke tangan PAS. Dan waktu itu Angkatan Perpaduan Ummah. Strategi beliau mengatur kerjasama itu mengikat kekuatan politik di satu pihak agar benar-benar utuh untuk merempuh UMNO. Paling tidak pun beliau telah mengurangkan kekuatan UMNO, tetapi termeterainya gagasan Angkatan Perpaduan Ummah itu cukup kuat memberi pukulan kepada UMNO. Tetapi tidak mudah beliau untuk mencetuskan keupayaan tersebut apabila sebahagian kecil ahli PAS menentang kerjasama dengan serpihan UMNO itu. Bijak dan telitinya Ustaz Fadil tidak hanya dengan kesempatan yang dimanfaatkannya itu, tetapi telah menggariskan prinsip yang jelas. Pertama, menegakkan Islam sebagai adil. Ini asas yang cukup teguh diletakkan. Yang kedua, PAS mau Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang ketiga, PAS mahu memimpin. Asas muafakat yang cukup simpel, tapi sekiranya diamati, ia tentunya percaturan sangat bijaksana. Malah kesan hubungan itu menjalar kepada kesediaan bekas Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman Putra naik ke pentah-pentah PAS hinggalah ke akhir hayatnya masih menyeru rakyat, memberi peluang kepada PAS dan menolak kepimpinan Dr. Mahathir. Ini kejayaan yang cukup hebat. Organisasi terancam. Dukungan kepada PAS dimantapkan beliau sebaik sah. Sebagai yang diketuah dengan menegaskan untuk pertambahan ahli dilakukan daripada 300,000 kepada 500,000 ahli. Selari dengan penegasan itu, beliau menyarankan agar ditubuhkan cawangan PAS di setiap kampung, taman perumahan, logoh dengan setiap rumah mempunyai slogan ahli PAS. Beliau sendiri mengerah usaha dilakukan di Bukit Raya, iaitu DUN yang diwakilinya, hingga Padang pernah disebut sebagai kawasan PAS terkuat di dunia. Sebab cawangan paling banyak. Memang tuan-tuan, saya ingat, kalau tak salah ingatanlah pada tahun 1997 arahan ini dikeluarkan oleh Allahyarham Ustaz Fadil. Sebab itulah tahun saya baru balik dari menuntut. Kemudian itulah tahun yang pertama saya mengikuti muktamar penuh sampai selesai, sampai ke Bulungan. Jadi masih ingat arahan Allahyarham Ustaz Fadil. Nak tengok seluruh kampung, seluruh logo, seluruh taman ada cawangan PAS. Kemudian begitu juga ketika mengetuai barisan alternatif. Seringkali mengingatkan rakan komponen agar memiliki jentera pilihan raya yang baik dan orang yang akan bekerja. Kerana pilihan raya bukan semata-mata calon terbaik, wang banyak dan perjuangan yang mulia. Tanpa jentera dan pekerja, pilihan raya tidak membawa makna. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ingat. Ada orang guna ucapan Ustaz Fadil untuk dia tubuh Sa'oko. Ceritanya Ustaz Fadil ialah itu satu kalam hikmah. Bila dia nak ajar orang duduk ramai-ramai di markas pilihan raya. Kalau boleh mereka UPU, pos-pos PAS ni ramai orang. Ustaz Fadil kata tepi dulu. Boleh bekerja, boleh mencula, boleh apa. Habis sangat tak ada apa, boleh Sa'oko. Bisa orang ada pun tak apa. Akhirnya ucapan itu dijadikan sebagai satu alasan oleh setengah pihak. Dia tahu Ustaz Fadil bagi. Isa orang tu Ustaz Fadil bagi. Kata silakan segera. Ustaz Fadil segera menemui Anwar Ibrahim sejurus menerima maklum pemecatan Anwar dari semua jawatan parti dan kerajaan tanpa memaklumkan kepada PAS terlebih dahulu.
apabila mesyuarat tentang kuasa PAS pusat diadakan. Rata-rata meluahkan rasa tidak senang mereka kepada beliau. Tetapi beliau menjelaskan dengan matang betapa keperluan ketika itu mendesak kerana Anwar dijangka dikenakan ISA yang paling singkat berhadapan tahanan selama 2 tahun. Jadi perlu beliau tahu keadaan sebenar dari mulut Anwar sendiri. Pun begitu, tetap juga ada orang PAS yang mempertikaikannya. Namun beliau sudah masak dengan pendirian orang PAS dalam hal seperti itu dan menjangkakan kemungkinan sedemikian dihadapinya. Saya diceritakanlah orang Kuala Kedah lebih faham. Katanya ada orang bagi ingatan. Kami nak peringat yang di-Pertua kawasan Kuala Kedah. Kami nak peringat Presiden PAS jangan sampai pisang buah 2 kali. Tapi dia gulung balik, dia kata kita tanam pisang, nak buah. Kalau buah 2 kali tak buah, ada pisang tak buah. Itu jawapan Ustaz Fadil. Diceritakan begitu. Itu kehebatan Ustaz Fadil. Memang satu keistimewaan dia bila berdebat dengan apa jua bentuk pandangan, dia boleh bagi pandangan balas. Yang pandangan balas ini sangat meyakinkan. Walaupun dalam bentuk lawak. Contoh tuan, hari ini kita bertemu banyak program. Hari ini, pagi tadi pasti di Stadium Sukamenanti. Sekarang sedang berlangsung liqa fikri di Komplek PAS Negeri. Dalam masa yang sama, tuan-tuan berada di sini. 3 program. Allah yang Ustaz Fadil pernah dikemukakan, Ustaz program banyak boleh bertemu. Dia kata biar bertemu apa? Jangan takut bertemu sampai tak buat apa. Itu jawapan Ustaz Fadil. Biar bertemu. Jangan sampai bimbang, takut bertemu. Nak buat takut bertemu ni. Takut bertemu, lain kali tak buat apa. Jadi saya hari ini pegang pandangan Ustaz Fadil itu. Biar bertemu tak apa. Asalkan insya-Allah sama-sama kita buat yang terbaik untuk hati kita. Tuan-tuan sekalian, begitu juga tindakan segeranya membentuk NGO Gerakan Kebangkitan Rakyat Gerak tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada jawatan kuasa PAS Pusat. Tetapi natijah yang terhasil dari tindakan-tindakan tersebut, di mana keahlian PAS melonjak puluhan ribu sebulan dan PAS berjaya menawan Terengganu pada PRU 99 itu, memberikan modal kepadanya memulangkan paku buah keras kepada para pengkritik beliau. Kadang-kadang tentu ada juga jawapan Ustaz Fadil tak lagi masalah. Tapi jawapan itu dijawab dengan realiti semasa. Sekarang tuan-tuan, orang baru nampak. Sampai hari ini, kewujudan satu pesaing yang cukup hebat kepada Barisan Nasional Pakatan Rakyat bermula daripada usaha ikhtiar yang dibuat oleh Allahyarham Ustaz Fadil. Dan sampai hari ini kita dapat menyaksikan kejayaan-kejayaan hasil daripada tindakan politik pantas, cepat, tepat yang dilakukan oleh Allahyarham Ustaz Fadil. Tapi tuan-tuan, satu yang tersimpan di sana, keprihatinan Ustaz Fadil kepada Datuk Seri Anwar sesudah dipecat, boleh membuka suatu kefahaman kita bahawa inilah teman sejati. Ustaz Fadil mungkin tidak rapat dengan Datuk Seri Anwar waktu Datuk Seri Anwar dalam UMNO memanjat satu jawatan ke satu jawatan. Waktu itu Datuk Seri Anwar dalam gembira. Tapi hari dia dipecat, hari itu Ustaz Fadil ada di rumah. Waktu gembira, Ustaz Fadil tidak bersama. Tapi dia datang waktu duka. Inilah tuan-tuan, teman sejati. Hebat persahabatan Ustaz Fadil dengan Datuk Seri Anwar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terbuka dengan perubahan. Antara peristiwa yang menunjukkan keterbukaannya kepada perubahan semasa dan penerimaan masa adalah menggantikan penggunaan yang di-Pertua PAS kepada Presiden PAS dan pencalonan Muslimat sebagai calon pilihan raya. Ini pun ada ceritanya sendiri. Kemudian peperanan di posisi sendiri. Di zamannya penyertaan kepada PAS bukan dari kalangan calon-calon individu. Kebanyakannya berada di institusi atau jabatan dalam kerajaan serta berpengaruh. Ramai yang sedia memberi diri untuk berkhidmat kepada PAS penuh rasa dan melepaskan jawatan masing-masing.
Namun pada hemat almarhum, mereka tidak perlu berbuat demikian. Bukan semata-mata soal PAS tidak berupaya mengganti gaji sebagaimana yang mereka nikmati, tetapi sebenarnya beliau meletakkan harapan bahawa mereka itu terus cemerlang diketukannya hingga dilihat wasilah penyebar cita-cita PAS secara tidak langsung dan mengisytiharkan penyertaan rasmi ke dalam PAS apabila telah pensiun. Simbol perjuangan. Dalam susah payah kehuzurannya, almarhum tetap bersetuju hadir ke demonstrasi bantahan terhadap Zionis Israel atas pencerobohan ke atas Palestin yang diadakan di hadapan kedutaan Amerika. Serta merta beliau menjadi simbol semangat yang dilihat akan mengepalai bantahan itu dan menjadi solidariti bersama rakan-rakan berbagai kaum dari barisan alternatif yang turut serta selain pada penyokong PAS di seluruh negara. Lebih manis apabila hambatan polis, lontaran gas pemedih mata dan pancutan water cannon mengikat hubungan kebersamaan peserta dengan beliau. Ini tuan-tuan satu kenangan yang tak boleh kita lupa. Tengok Ustaz Fazil basah lokot dengan water cannon. Balik ke Kedah diceritakan Ustaz Fazil makin bertambah sihat dengan water cannon itu. Alhamdulillah. Sebab tu anak-anak muda kita kalau nak pergi demonstrasi dia akan tanya, ada ke tak gas, ada tak water cannon. Kalau tak ada, dia tak semangat untuk pergi. Itu semangat Allah yang rahmat Ustaz Fazil yang terus ada sampai hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, diberi sunatnya sudah lama. Pengurusian tak 2 minit. 2 minit dah dia tak pun. Jadi masa sudah tamat. Kemudian suara di peringkat antarabangsa, diplomasi, saya nak ambil sikit sangat. Masa sikit lagi. Iaitu pengasas institusi pendidikan PAS. Tuan, ini kita tak boleh lupa. Sukar dipisahkan beliau dengan bidang ini di mana. Selain beliau juga merupakan pendidik di Mata Mahmud dan UTM, beliau tetap mengajar saat tumpuannya sudah sepenuh masa kepada parti. Deretan institusi yang ada dalam PAS adalah hasil semangat disuntiknya sebagaimana contoh di Kedah yang bermula dari pasti Seri Ismi hingga pengajian tinggi. Bahkan kerana mendirikan muasasah Darul Ulum, usaha itu menjadi biarkan yang mengancam kekuatan politik yang di Kedah. Pengaruh pembelaan tidak berlengkar di kalangan ahli PAS seluruh negara. Rakyat itu serta menongkak penindasan tersebut. Nostalgianya masih terakam kukuh kepada kebanyakan aktivis PAS Kedah tanpa perlu kertas ini memanjangkannya lagi. Begitu juga pembelaan ke atas sekolah agama rakyat yang menjadi sebahagian kebangkitan bersejarah rakyat di Kedah. Ada satu ucapan Allah yang rasa Fatih. Yang setiap MTV ada sekolah rendah Islam. Dicadangkan setiap parlimen ada sekolah menengah Islam. Dicadangkan setiap negeri ada college. Alhamdulillah. Waktu kita di amanah sebagai kerajaan, saya dengan rakan-rakan kita cuba gabung, himpun sekolah-sekolah yang berada di bawah parti. Kita gabung yang diwujudkan atas semangat individu yang diasas oleh lembaga. Alhamdulillah. Kita dapati hasrat Allah yang rahmat Fadil sudah menjadi suatu realiti. Bukan sekadar Mata Mahmud di Kedah, bukan sekadar sekolah-sekolah di bawah yayasan, di bawah jabatan agama, bahkan bila kita gabung, kita dapati wujud pusat-pusat institusi pendidikan Islam di Kedah lebih daripada 100 buah. Bayangkan yang duduk buah parti, individu yang dibentuk dan dibina oleh ahli atas semangat dan keinginan untuk melihat sistem pendidikan berada di persada negara, lebih daripada 70 buah kita dapat gabungkan. Dan hari ini alhamdulillah masing-masing terus berjalan, terus berjuang atas cetusan idea dan semangat Allah yarham Ustaz Fadil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya akhir kesimpulan dalam keterbatasan ini, catatan yang ada memadai untuk melihat secara tersirat bahawa keempat-empat faktor itu terangkum kemas pada diri almarhum. Batang tubuh, penampilan dan keberadaannya di tengah umat menjadi kepribadian yang penuh wibawa untuk meledakkan suasana. Asas kukuhnya ialah Islam. Dengan keupayaannya menguasai ilmu yang ada pada dirinya,
pandangan patuh syarak tersemat kukuh menjadi identiti beliau ketika sama. Fahaman bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjadi pegangan dan tindakan UMNO BNI dipukulnya sehabis padu. Dari situ beliau melebarkan kekuatan penyatuan, pendekatan dan tindakannya pada semua keadaan yang acap kali menjadi fenomena, namun masih dalam kerangka waspada dan penuh ketelitian membaca seluasnya medan dihadapi beliau. Segalanya itu masih jiwa berlangsung kini, sedang tubuhnya tidak lagi berada di medan ummah. Inilah legasi agung yang telah beliau bekalkan dan tidak upaya dirakamkan semua di atas kertas ini. Memang sukar menyempurnakan kertas ini yang acap kali air mata diiringi air mata, apatah lagi untuk meringkaskan ke ruang paling padat, kerana kita sedang berbicara mengenai seorang insan terbaik pernah ummah ini miliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf salah dan silap. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita sambung sesi yang kedua. Sesi yang kedua seminar pemikiran Ustaz Datuk Haji Fadil Muhammad Nur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan bagi tadi dalam sesi yang kedua ini, kertas kerja yang pertama bagi sesi yang kedua telah dibentangkan oleh Ustaz Ahmad Yahya dengan tajuk Legasi Ustaz Fadil Nur, keterampilan menguasai realiti semasa dan masa. Dalam pembentangan kertas kerja yang kedua bagi sesi yang kedua ini juga dengan tajuk yang sama, Legasi Fadil Nur, keterampilan menguasai realiti semasa dan masa, akan dibentangkan oleh Fadil Ustaz Dr. Mujahid di Sarawak. Dan setelah itu kita akan buka untuk sesi dialog yang akan melibatkan kedua-dua ahli panel. Tuan-tuan, kertas kerja iringan, kertas kerja titipan turut diedarkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan, kalau yang belum dapat, dua kertas kerja iringan. Satu dengan tajuk Mukaddimah Kajian terhadap pemikiran Fadil Muhammad Nur, persoalan hubungan kaum dalam pendekatan politik PAS. Ini disediakan oleh Dr. Muhaimin Sulam, Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Perak, sebahagian daripada tesis PhD-nya. Dan satu lagi disediakan oleh Ustaz Haji Zulkifli Yahya, Ustaz Fadil Muhammad Nur yang sukar dicari ganti. Di samping itu ada dua lagi kertas kerja yang disediakan oleh kedua-dua naib presiden yang berhormat Datuk Usman Musa dan Saudara Salahuddin Ayub, juga akan diedarkan kepada tuan-tuan dalam sesi yang ketiga nanti insya-Allah. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menyerahkan pentas ini kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawak, ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, untuk membentangkan kertas kerjanya yang berjudul Legasi Fadil Nur, keterampilan menguasai realiti semasa dan masa. Dengan segala hormatnya, 30 minit diserahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati moderator Fadil Ustaz Zuan Abu Bakar, rakan panel Hadir yang berhormat Ustaz Ahmad Yahya, seterusnya pada semua para hadirin peserta yang saya sempat lihat tadi datang dari berbagai lapisan. PAS yang datang saya sempat tengok tadi daripada Perak pun ada, bahagian Serai ada, Paling Unta ada, Pulau Pinang ada, dan juga
daripada NGO antaranya daripada Islamic Resistance Front ada di depan ini, dan juga rakan-rakan lain yang saya kira berminat untuk mengetahui pemikiran, yaitu Al-Fadhil almarhum Ustaz Fadhil Muhammad Noor. Ini sendiri sudah menggambarkan betapa minat untuk mendengar pandangan-pandangan terhadap apa yang diberikan oleh para pembentang itu sendiri menunjukkan ada kewajaran, ya, bahawa seminar seperti ini adalah teramat sekali penting. Lepas itu bila saya diberitahu ada sabotaj yang berlaku, saya tidak faham kenapa satu pemikiran yang berupaya menonjakkan PAS ke hadapan tiba-tiba dilihat sebagai satu ancaman, ya, kepada pihak-pihak tertentu. Namun demikian itu bukan masalah saya, itu kena tanya Ustaz Ridwan. Saya hanya dijemput sebagai pembentang. Tidak ada istimewanya saya sebagai pembentang berbanding dengan yang lain, ya. Sebab pertama, kertas kerja saya yang paling ringkas, ya. Banding dengan 27 muka surat, 10 muka surat, 8 muka surat, 9 muka surat, saya ada 5 muka surat saja, ya. Yang kedua, dari sudut hubungan, ya, berkemungkinan persahabatan ayahanda Pak Yusuf Rawah dengan Ustaz Fadhil Noor sempat saya tempuhi sebagai anak kecil waktu itu, dan sebagai pimpinan yang kemudian terlibat dalam pemuda PAS Pusat. Ketika awal saya mula sekali memenangi jawatan kuasa pemuda PAS Pusat, waktu itu orang pertama yang datang untuk mengucapkan tahniah kepada saya ialah Ustaz Fadhil sendiri. Yang datang tepuk belakang saya, dia kata, tahniah Mujahid, saya memang harap Mujahid menang, alhamdulillah ini Mujahid bolehlah tolong PAS. Itu mungkin dari situ persahabatan ayah dan juga saya sebagai, ya, anak buah dan dia sebagai pemimpin tertinggi, itulah yang membuahkan pengenalan ringkas saya dengan almarhum, ya. Pun demikian, ini tidak bermakna seseorang itu tidak boleh untuk memberi pandangan, ya. Kerana boleh saja kita memahami pemikiran seseorang walaupun tak hidup zamannya melalui pembacaan-pembacaan kita dan juga komentar-komentar yang dibuat oleh orang lain terhadap seseorang tokoh dan pemimpin itu, dan dari situ kita boleh memahami umpamanya buku yang ditulis oleh Suki Latif, ya, Fadhil Noor sebagai rakan, guru dan pemimpin. Ustaz Fadhil Noor sendiri menulis buku Masyarakat Madani, ya. Jadi dari situ mungkin seseorang boleh mengenali jalur pemikiran. Bukan mesti kita hidup zaman dia, tapi melalui, ya, kajian literatur yang terdapat nama yang disebut ataupun kajian yang dibuat ke atas pemimpin-pemimpin yang tertentu. Memulakan pemikiran keterampilan menguasai realiti semasa dan masa Ustaz Fadhil Noor. Saya memulakan dengan apa kata orang, bukan apa yang saya nak kata. Kadang-kadang saya kata apa yang saya nak kata, saya shock sendiri, ya. Ada baik kita menyusun pemikiran kita dalam tajuk ini dengan kita mengambil pandangan orang lain, dan dari sini kita membina tanggapan kita terhadap legasi keterampilan menguasai realiti semasa. Mungkin berbeda daripada pembentang yang pertama yang mungkin banyak secara naratif, ya, menceritakan pengalaman beliau dan apa Ustaz Fadhil Noor buat. Tapi saya mau mengambil pendekatan kritis dalam berpandukan kepada
beberapa kerangka pendekatan fiqh yang dibuat, iaitu fiqh ad-daulah yang diceburi oleh PAS, fiqh siasah yang lebih luas sifatnya, dan fiqh ta'adud atau fiqh waqi' yang dilakukan oleh Ustaz Fazlul Nur, dan fiqh ta'adud dalam rancang masyarakat bagaimana PAS hidup zaman itu, dan yang akhirnya ialah fiqh tawaqquf, iaitu bagaimana bisa PAS melonjak ke hadapan dari apa yang ditinggalkan, dibekaskan oleh pimpinan dan pemikiran Ustaz Fazlul Nur. Baik. Salah seorang yang saya amat tertarik untuk menggambarkan tentang PAS dari perspektif jurnalis dan dari perspektif bukan Islam ialah MGG Pillay. Mungkin generasi baru tidak mengenali MGG Pillay. MGG Pillay ini seorang wartawan yang terkenal dengan penulisan politik dan banyak sekali membuat wawancara dengan tokoh-tokoh besar PAS. Termasuklah ayahanda saya, Pak Yusuf Rawat. Malah saya pernah mengenali dia semasa saya kecil, ketika dia datang ke rumah beberapa kali untuk membuat wawancara. Masuklah salah seorang tokoh yang dia banyak memberikan ruang untuk diwawancara ialah Ustaz Fazlul Nur. Dan dia mempunyai pandangan dia yang kebetulan ketika saya membuat sedikit search, saya menemui satu website kerang kita ni pada tahun 2002 punya cerita, di mana pada waktu itu Ustaz Fazlul Nur baru saja meninggalkan kita. Dan apa yang berlaku ialah dia telah memberi pandangan-pandangan yang menggambarkan apa dia punya kefahaman terhadap kepimpinan Ustaz Fazlul Nur. I would like to quote in one of his statement about Ustaz Fazlul Nur that he was at odds. Itu actually satu artikel yang dia tulis lepas peninggalan Ustaz Fazlul Nur. Ustaz Fazlul Nur meninggal, dia buat satu cerita pasal Ustaz Fazlul. Dia kata that he was at odds with the party on occasion was in his view proof that PAS was a democratic institution. It represents the moderating influence in PAS, one that was there from its earliest days when the UMNO religious wing became the Pan-Malaysian Islamic Party, the precursor of PAS. Bagi menggambarkan kepada orang ramai yang bertanya, bagaimana pemikiran Ustaz Fazlul Nur dalam konteks sikap kesederhanaan dia dalam mengharungi fiqh siasat. Maka dia menyatakan kadang-kadang satu Fazlul Nur sendiri kadang-kadang terpaksa bertentangan dengan pandangan parti dia sendiri. Dalam banyak pemikiran-pemikiran dia, dan itu sendiri menggambarkan, kata dia, sikap itu sendiri menggambarkan bahawa PAS itu sendiri adalah sebuah institusi yang demokratis. Dan dia menyatakan he represents, Datuk Fazlul Nur adalah seorang yang mewakili pengaruh aliran sederhana. Dan ini very important issue yang akan beri impact kepada keberkesanan PAS kemudiannya mempengaruhi masa dalam konteks siasat dia. Dan dia menyatakan seolah-olah sikap moderat Datuk Fazlul Nur itu menggambarkan itulah keadaan PAS awal masa dia mula-mula ditubuhkan. So tentu ada latar belakang di sini kerana ada tanggapan yang menganggap PAS ini parti agak radikal. Baik dari sudut kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin yang lain maupun tindakan-tindakan politik yang kadang-kali dipahami sebagai radikal. Tapi Ustaz Fazlul Nur berada di situ sebagai pemimpin tertinggi, mempengaruhi perjalanan parti itu dengan sikapnya yang moderat. Atau hal ini dipakai istilah wasatiyah. Dalam suasana PAS itu sendiri, Ustaz Fazlul Nur menjadikan dia betul-betul sebuah parti yang
demokratik dalam konteks dia memberi ruang pandangan-pandangan dan kemudian dia menguasai sikap-sikap yang simpang siur yang berlaku. Dan satu very interesting part yang saya rasa reflect ataupun melantunkan gambaran hari ini terhadap PAS, iaitu dia menyatakan what he was clear in his mind that his vision of Malaysian dream was one where Islamic ideals of societal living played a dominant role. He was in the conscience of the non-Malay and the non-Muslim, who felt that in this Islamic state they fought for, their presence was important and honorable, that since there are many visions of an Islamic state, as there are Islamic political parties, whatever vision one has must be tempered with the universality the religion portrays. In Malaysia, though, this is complicated by this constant conflict between the Malay cultural worldview, in which Islam plays an inalienable central part, and the belief that cultural mores must take a backseat in the march towards the Islamic state. Cantik ini sebenarnya bagi pengkaji-pengkaji pemikiran politik Fadhil yang disebut oleh orang lain. Ya? Kita tak boleh menyebut. Kadang-kadang kita boleh menggambarkan sesuatu idea, tetapi kadang-kadang bila idea kita itu dibahas, orang lain dapat menggambarkannya dengan lebih tepat. Fadhil seorang yang jelas dalam visi dia kepada satu yang dinamakan sebagai impian Malaysia. Ya. Fadhil, nanti saya akan bagi komentar saya. Di mana dia meyakini bahawa idealisme Islam, keunggulan Islam di dalam kehidupan bersosial memainkan peranan yang amat penting. Dia berada dalam kesedaran yang nyata bahawa bukan Islam dan bukan Melayu yang dia rasakan dalam usahanya untuk menegakkan negara Islam ini, bahawa kehadiran bukan Islam dan bukan Melayu adalah penting dan amat-amat dihormati. Nampak? Ya? Fadhil seorang yang realistik dalam berhadapan dalam konteks kepelbagaian dalam usaha dia untuk menegakkan cita-cita dia dalam konteks negara. Kemudian dia menyatakan bahawa apa sahaja oleh kerana terlalu banyak visi negara Islam itu berada dan seperti banyak-banyaknya pahaman politik Islam itu berada di pasaran, apa saja visi yang ada mestilah dilunakkan dengan alamiah agama Islam itu sendiri, yaitu universality agama Islam itu, dengan sifat imannya, dengan sifat kemanusiaannya, dan yang paling penting ialah menentang segala sikap rasisme, menentang segala sikap rasis yang menimbulkan kebencian antara kaum di negara ini. Baik. Saya juga tertarik dengan satu pandangan saudara Lutfi Osman. Tadi saya sempat jumpa dengan dia, bertemu saya ada lagi tidak di belakang sana. Dia juga memberikan pandangan dia terhadap Datuk Fadhil dalam satu bahasa yang saya rasa amat relevan dalam konteks PAS hari ini melalui berbagai simpang siur pemikiran. Dia cuba menguasai arus pendapat. Dia menyatakan dalam kesederhanaan dan gurau sendalnya, almarhum tidak takut untuk melakukan perubahan. Untuk memulai gerak langkahnya menyusun strategi, dia memerlukan satu analisis khusus. He's a very calculated person. Fadhil is a very calculated person. Dia seorang yang betul-betul buat satu-satu, dia bukan buat saja. Ya? Saya cuba mengungkapkan bagaimana beberapa pendekatan yang berdepan real politik, itu istilah dipakai oleh saudara Lutfi Osman. Ya? Real politik. Lutfi Osman ini seorang jurnalis yang senior dalam rakyat. Kita boleh tahu tulisan dia cukup banyak. Malah masa kes Anwar Ibrahim itu, dalam masa sebulan dia boleh buat keluar 3 buku. Sebulan 3 buku bijak ada. Maknanya orang yang agak itulah produktif. Dia memahami pendekatan real politik, kadang-kadang disalah tangkap oleh karena sifat
Ustaz Fadil yang terlalu real dalam pendekatan politik ya, terlalu realistik, kadang disalah tanggap oleh ahli, misconceived by the members, dengan membuat tanggapan-tanggapan yang negatif. Misalnya, ada dua benda besar yang Datuk Fadil membuat pada saat PAS memerlukan satu lonjakan. Pertama, memulur persahabatan dengan Tengku Razali. Masa pimpinan beliau. Masa pimpinan beliau, saya ingat masa itu arwah ayah masa tahun 1988 itu ketika mereka membuat mengulurkan persahabatan dengan Fadino, dengan Tengku Razali. Datuk Fadino berkunjung ke rumah untuk memberitahu kepada ayah perkembangan halus dengan Tengku Razali. Yang kedua adalah pemecatan Anwar Ibrahim yang memerlukan dia. Dan kedua-dua tindakan itu tidak disukai oleh orang PAS. Tetapi akhirnya tindakan itu juga yang menghasilkan buah politik yang melonjakkan. See, a leader has got to do what he has got to do. Anyone here who aspires to become a leader, he has to do what he has to do. Siapa yang mau menjadi pemimpin di depan saya ni, ramai potensi yang boleh menjadi pemimpin. Pemimpin kena buat apa yang dia perlu buat. Kalau pemimpin buat semua pakai nak ikut apa yang ahli mau, terus jadi pemimpin jadi ahli sudah. Kan? Dan itulah kelebihan ciri-ciri seorang pemimpin, dan dia bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Mungkin keputusannya tidak dipahami hari ini, tetapi kemudian hari dilihat sebagai sesuatu yang diperlukan. So, untuk menjadi seorang pemimpin, kita tidak boleh melantik pemimpin yang status quo. Dalam dunia yang dinamik hari ini, kita tidak boleh melantik pemimpin yang status quo. Apa pemimpin status quo? Ikut yang ada sudah lah. Dan ini bertentangan dengan konsep tajdid yang dianjurkan sendiri oleh pahaman yang ada dalam Islam itu sendiri. Dan saya rasa satu yang agak menarik juga ialah pandangan yang diberi oleh saya mesti bawa 2:10 kan? 3:10. Okey, saya ada lagi 16 minit lagi, 14 minit lagi. Saya tertarik masa saya buat search. Masa saya kata tadi, pemikiran saya nak tulis paper ni, saya tak mau apa yang saya nak kata. Saya mau tengok orang kata apa saja. Itu lebih baik pada saya mengatakan apa yang saya nak kata. Dan dari situ saya bina saya punya pahaman terhadap Datuk Fadino dan pemikirannya. Nah, terjumpa saya anak dia sendiri, Ustaz Fawad Fadino, dalam blog dia. Kita boleh tengok 2009 ketika dia menulis itu satu artikel tentang pemergian ayahanda dia, sempena pemergian ayahanda dia, dia menyatakan sederhana adalah sinonim dengan beliau. I mean, a son can tell best who their father are. Anak tu lebih baik menceritakan siapa bapaknya. Dia duduk rumah tu, dia besar rumah tu, dia tengok bapak dia tegur dia. Saya rasa itu satu komponen yang penting juga kita ambil kira dalam membicarakan the lighter side of a leader. Kita jangan baca pemikiran serius saja, tetapi kehidupan spontan dengan anak isteri juga melambangkan sifat kepimpinan dia. Pemimpin dia tak boleh di luar lain, di rumah lain. Dia mesti konsisten, karena leadership begins at home. Kalau kita boleh kata charity begins at home, leadership also begins at home. Kepimpinan itu bermula di mana? Di rumah. Kalau anak-anak cuma ceritanya, hamba duk puji bapak aku, hang tak tahu, duduk bapak aku tahu lah. Oh, you know? Tak boleh. Sebab itu kita tengok keikhlasan menceritakan tentang pantulan kepimpinannya itu perlu dilihat di rumah. Dan ini disebut oleh anak dia sendiri dengan bahasa yang indah. Dia kata sederhana adalah sinonim dengan beliau. Beliau adalah orang yang anti terhadap jumud dan melampau. Awal. Yang ni yang pemikiran yang melempakkan perjuangan kita nak ke depan. Jumud dan melampau. Sampai semua tak boleh. Tutup sana, tutup sini. Tak boleh.
Aja Ustaz Fadil kata, kenalah berdepan pada duduk dia. Kalau kita tak berdepan, macam mana kita nak tahu kehebatan kita? Duduk dia kita kata kita hebat. Boleh tak? Inilah yang saya kata, dia rumah pun, dia cukup anti terhadap junut dan melampau. Beliau banyak kali tegur aku. Dia menceritakan, awas, tak kala aku bersifat melampau, agar bersederhana. Beliau mengajar aku dan ahli keluarga supaya menghormati masyarakat pelbagai lapis. Respect to others. It's very important. Beliau adalah guru di dalam pemikiran sederhana. Anak dia kata, beliau adalah guru aku di dalam pemikiran sederhana yang sangat-sangat diperlukan hari ini oleh Pak. Ya? Yang satu, mengikut kata awas yang dia saksikan sendiri. Ya, sebab saya tak mau cerita, mungkin orang kata tak apa cerita ni, tak, ni anak dia cerita, pergi tengok blog dia. Beliau adalah seorang pendengar yang baik. Fadil is a good listener. It is important for any leader to be a good listener. Mampu mendengar kritikan dan teguran orang. Pernah satu ketika datang guru-guru pondok di salah sebuah daerah Kedah di mana mereka datang untuk memberi penjelasan kepada beliau tentang kesilapan beliau di dalam membuat ulasan beliau terhadap pondok itu. Beliau mendengar dan hanya tersenyum. Apabila mendengar rintihan salah seorang daripada mereka, aku memerhati ayah aku yang tersenyum dan mengakui dia itu, waktu itu mengakui tersilap maklumat dan dia akan perbetulkan kesilapan itu. Ada ramai mimpi nak betulkan maklumat yang silap? Tak ramai. Jadi tak ramai. Kalau dah kena titik pun, kalau tak betul pun, dia bersilat dari mana pun nak bagi tahu dah, aku betul. Oh, letih jadi pemimpin lagi ni, tuan-tuan. Rasulullah SAW sikapnya yang Allah tegur, walaupun tafadzan alizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Muhammad engkau keras, kasar, nanti orang akan lari. Pengikut engkau, sahabat-sahabat akan lari. Dan infirru, dia akan lari keliling, tak mau duduk dengan engkau. Oleh itu fa'fu anhum, berlembutlah dengan mereka. Dan wastaghfir lahum, kelemahan mereka itu ampunkanlah. Wasyawirhum, dan bagaimana kita disebut syuro. Tapi bila orang bagi pandangan tak mendengar syuro lah. Ubah syuro dia. Syuro itu bermakna dua halal. Nabi Muhammad SAW tak kala dia membuat satu keputusan yang tidak ada nas, lalu disanggah oleh orang yang lebih mengetahui bidang itu, Rasulullah akur dan menerima pandangan itu. Jadi kita tak mahu hari ini bercakap buat syuro, tetapi hanya satu halal. Syuro mesti dua halal. Kemudian dia komen bapak dia yang tinggi akhlak. Kemudian seorang lagi, orang yang agak rapat dengan dia, iaitu Suruh Jaya Pas Negeri Kedah sekarang, iaitu Datuk Mahfuz Umar. Kebetulan saya ketika buat screening, saya jumpa di dalam blog Pas Baik Untak awalnya. Pas Baik Untak ada satu blog, tuan-tuan boleh tengok blog kami cukup aktif. Segala info terkini, berita, cerita, memang ada. Dalam blog itu saya jumpa yang agak menarik ketika dipetik daripada salah satu interview tentang Datuk Fadil Noor. Di interview diwawancara oleh Datuk Fadil Mahfuz, dia menyatakan bahawa dua benda yang Datuk Fadil Noor buat orang marah. Pertama ialah Datuk Fadil Noor hadir untuk program debat dengan Mahathir. Debat apa? Debat Palestin. Kalau tuan-tuan masih ingat, debat Palestin. Pada saat tension hubungan dengan Mahathir waktu itu, yang orang panggil Maha Fir'aun lah, Maha apa lah. Tapi Fadil Noor kata tak apa. Dia sudi untuk hadir. Anjuran Dewan Bahasa dan Pusaka untuk hadir debat tentang apa? Palestin. Walaupun dimarahi oleh orang tetapi mengikut Mahfuz, beliau menerima jemputan dan gaya ucapannya dilihat hambar. Macam
Pak Dino tak macam dia masa debat Palestin tu. Dia relax, dia pakai monotonous tone aja. Tetapi para ilmuwan dan ahli fikir melihat sebaliknya. Betapa penyertaan dalam debat itu dengan penuh persiapan dan melontarkan saranan-saranan yang hebat. Akhirnya, ulasan para cendekiawan mempengaruhi penerimaan masyarakat umum terhadap almarhum Kerang Mahfuz dengan penuh kagum. Dia lagu ni, tentang kalau nak nilai orang bercakap, jangan suruh orang yang duk main takbir kuat tu. Dia bila ceramah tak ada takbir, dia kata seorang. Boring ustaz ni, tak ada takbir. Aku nak takbir pun tak tahu kan. Saya cakap, tapi nak tanya nilai sesuatu ucapan itu, tanya siapa? Ahli akademik. Para ilmuwan. Sebab para ilmuwan dia tidak menilai dengan apa kita kata tone sekadar tu. Dia menilai apa itu isi. Yang ni yang kadang-kadang kita susah. Contoh program lagu dia orang tak mau main, kata nak suruh fikir. Program drama syok, kata boleh takbir sambil makan jagung ataupun kacang. Udah. Tapi program lagu ni, kalau ustaz Mujahid cakap dengan bahasa lagu tu, puja dia untuk kod. Oh, dia kata. Tapi nilai dia di situ. Nilai dia itu di situ, duduk di situ untuk kita betul-betul meletakkan orang itu di tempat dia. Kedua, perkara kedua menjadi kemarahan umum kepada almarhum ujar Mahfuz adalah pertemuan almarhum dengan Anwar Ibrahim. Saya boleh ingat ni sebab saya ikut Melaka masa itu sebagai pemuda. Saya pemuda Melaka masa itu. Pemuda Melaka hantar memorandum 10 poin. Salah satu daripada alasannya, bolehkah kita salam dengan tangan yang berdarah? Dia belasah kita nak pergi ulurkan salam. Bahkan saya kira waktu itu hampir seluruh ahli PAS marah kepada Ustaz Oleh. Tetapi kata Mahfuz, dari pertemuan itulah menjadi titik gerakan politik hingga tertubuhnya Parti Keadilan Rakyat, keadilan waktu itu, di mana semua itu mengubah landscape politik negara hari ini. Begitu juga porak-poranda yang berlaku dalam UMNO, katanya adalah hasil tangan Ustaz Fadil melalui penubuhan gerak. Mahfuz juga melihat lontaran memasyarakatkan PAS pada masa pimpinan Datuk Fadil Muhammad Noor sebagai sesuatu yang berani kerana menentang arus politik sentimen kepartian. This is very important. Ahli kadang-kadang dia tak faham kita nak buat apa. Itu macam saya kata, kalau semua nak jadi pemimpin, tak ada ahli, semua jadi pemimpin, senang beritahu. Ataupun kalau pemimpin itu tak berani nak buat sesuatu yang melonjakkan parti dengan keputusan yang penuh risiko, baik susah ada pemimpin, semua jadi cawangan saja atau kawasan saja. Tapi sunnatullahnya tidak berlaku demikian. Faddalallahu ba'dukum ba'dha. Allah memberikan kelebihan seseorang itu dengan seseorang yang lain. Ya? Kelebihan antaranya ialah apa? Sifat kepimpinan. Dan kepimpinan yang terbaik ialah kepimpinan yang berani mengambil risiko dan cuba mengubah status quo, dalaman maupun luaran. Dan ini bukan mudah, tuan-tuan. Ahli PAS ni apa yang pimpinan buat yang dia setuju, abang main. Daripada kita nak masuk masa itu kerajaan perpaduan, kerajaan campuran 1973. Masa nak masuk waktu itu, orang PAS lawan. Kemudian masuk Barisan Nasional, ahli PAS lawan. Tapi keputusan kena buat. Tidak. Kita kena buat decision. Kemudian keputusan bersama Tengku Razali, marah. Tapi keputusan kena buat. Dan tuan-tuan kena ingat, ijtihad yang dibuat, khususnya dalam perkara-perkara yang bersifat ma la nafsa fihi, tak ada satu nas, dan soal siasat kebanyakannya ialah soal yang ijtihadiyat, sia-sia. Maka apa juz ketetapan kepimpinan?
Sama ada dia salah atau betul, bukan isunya. Tapi isunya keberanian untuk membuat keputusan. Ini yang diperlukan hari ini. Bukan soal B aku buat dan B tak. Keberanian untuk membuat keputusan. Kerana kedua-duanya walaupun tidak tetap dapat satu pahala. Kalau betul dapat dua pahala. Mau kalau kata tak ada pahala, tak ada. Pada duduk diam dapat pahala lah. Baik. Tinggal 5 minit lagi. Memacu politik Islam. Dia ada 4 underlying thinking yang ada kepada Fadil Noh ini, iaitu apa yang mendasari pemikiran dia. Ya, so tentu orang macam orang yang ulung dan agung macam dia ini tidak boleh buat sesuatu atas sentimen, melainkan ada apa yang mendasari pemikiran dia. Salah satu yang mendasari pemikiran dia hari ini, yang mana pemimpin pun akan buat, iaitu fiqh siasat. Fiqh siasat adalah satu tindakan yang melihat kepada maslahah. Dan melihat kepada maslahah, mestilah maslahah yang masalah yang mu'tabarah. Yang mesti ada dia punya nas-nas yang tidak lari daripada nas kulli dia. Yang tidak bercanggah dengan nas secara total dia. Dari segi tindakan politik, dari segi cara untuk mendepani masalah dan sebagainya. Kepimpinan Haji Yusuf Rawal telah memulakan era kepimpinan ulama dengan pendekatan yang paling berani pada waktu itu, yaitu dengan merobohkan tembok antara PAS dengan yang bukan Islam, yaitu CCC, Chinese Consultative Council. Walaupun orang Cina tidak suka kalimah ini kerana CCC ini makna mati 3 kali, mati. Sebab itu bertukar nama lepas itu, kita tak pakai CCC. Datuk Fadil Noh datang, dia hanya menyambung usaha. Macam disebut oleh Ustaz Ahmad Yahya tadi, dia melihat macam mana Haji Yusuf Rawal cuba untuk memecahkan tembok, dan kemudian apabila dia ambil alih, dia melebarkan lagi konsep itu kepada tahaluf, yang melibatkan bukan saja orang yang menyokong PAS, tetapi juga orang yang nak berkompromi dengan PAS dan idea-idea dia. So, fiqh siasah bagi Fadil Noh adalah satu usaha yang dibuat dalam kerangka fiqh siasah yang telah melahirkan 2 produk besar semasa kepimimpinannya, yaitu taharus siasi dan juga barisan alternatif, perpaduan ummah dengan barisan alternatif. Yang kedua yang mendasari pemikiran Datuk Fadil Noh ialah wacana kenegaraan ataupun fiqh ad-daulah. Adalah tidak betul untuk kita menyatakan asal kata kita ini berjamaah Islam, kita bukan penting sangat nak menang. Kalau tak mau menang, menang apa? Kita pernah sabar lah. Kalau pernah sabar, macam bukan kita nak menang dan dapat pahala. Saya rasa kalau orang ini, kita masuk tabligh. Dapat pahala, keluar 3 hari dapat pahala. Ada? Kita nak menang lah. Kalau tak mau menang, masuk politik apa? Jangan nama parti politik lah, nama parti tabligh ke apa lah. Salah mana saya fikir lagu ni? Tak, Ustaz Fadil Noh ajak dia. Bukan saya yang kata, Ustaz Fadil Noh kata. Cara kita nak menang macam mana? Demokrasi. Demokrasi, dan ini disebut sendiri oleh Ustaz Fadil Noh yang saya petik daripada kata-kata Dr. Asri yang ambil kata-kata Ustaz Fadil Noh. Dr. Asri dia quote, dia ambil Fadil Noh kata ni di mana dalam wawancara dia di dalam Malaysia Kini. Apa dia Ustaz Fadil Noh kata? Penumbuhan negara Islam tidak boleh dicapai serta-merta. Sebab umat Islam telah begitu jauh meninggalkannya selepas kejatuhan kerajaan Osmaniyah dan kebangkitan penjajahan Eropah. Ini memerlukan masa yang panjang dan tidak dapat dilaksanakan secepat mungkin, terutama di negara demokrasi. Kita perlu mencari strategi bertemu dengan rakyat supaya ia dapat diterima oleh semua pihak. Maknanya, Fadil Noh mengakui tak demokrasi ini susah nak buat macam ni? Susah, tapi dia tidak ada pilihan. Bermakna, dia mesti turun memastikan orang ramai faham dan kemudian bagi menang parti Islam Malaysia.
Tak salah kita kata nak dapat pahala, jangan silap tafsir pula kan. Saya ingin kata Ustaz dia ini sesat, tak mau pahala dah. Walaupun orang kata sesat ya. Dah. Pahala itu ya, semua orang mau pahala. Tapi jangan lupa wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ukhra. Tadi awal ayat cerita tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan. Semua tu ya itu akhirat lah. Siapa tak mau pahala? Kalau hangpa duduk dalam PAS tak mau pahala, tu sama masuk PAS. Tetapi jangan lupa wa ukhra. Ukhra tu makna ada yang satu lagi kemenangan yang kamu cari. Apa dia? Nasrun minallah wa fathun qarib. Fathun qarib tu nak menang lah, nak takbir lah. Ni nanti Putrajaya lah ni, nak menang. Negeri nak menang Putrajaya. Jangan bermain kata kita tak mau sangat tu, kita nak pahala lah. Baca ayat dia. Tapi kalau nak menang sebagai sebuah parti politik yang boleh bawa dasar-dasar dia, kena buat apa? Kena betul-betul mahir dalam memastikan sokongan dan lonjakan kita itu boleh menarik sokongan orang aman. Sebab itulah kita kata di sini, bagi Ustaz Fadino, demokrasi itu sendiri bukan satu sekadar wasilah, tapi demokrasi itu sendiri perlu dipulihkan kerana ia menjamin kebebasan, dan apabila kebebasan terjamin, maka lebih mudahlah gerakan Islam untuk mendapat suaranya di dalam politik tanah air. Ini sini ada satu mazhab yang saya kena bagi peketul sikit juga. 2 minit lagi. Mazhab yang menyatakan demokrasi ini wasilah saja. Habis kita menang, kita buatlah apa kita nak buat. Ini trik kita nak menang je kita menang. Kita tahu lah nak buat apa. Oh, apa ingat? Senang lah dulu. Satu lagi kata dah, demokrasi ini bukan sekadar wasilah. Tapi demokrasi itu sendiri perlu diperkasakan melalui pahaman parti Islam terhadap apa itu demokrasi. Dua yang cukup berbeza. Kalau kita menyatakan mazhab pertama, dan ini dibahas panjang oleh Ghannouchi dalam bukunya Islam and Democracy, dan saya hadir beberapa siri IRS dalam wacana-wacana mereka terhadap demokrasi. Kalau kita kata yang pertama, maka demokrasi ini setelah rakyat pilih kita, berarti kita buat apa untuk kita? Kita telah mengkhianati apa yang rakyat mau, dan kita telah menawarkan sesuatu. Bila kita menang, kita kena penuhi apa yang kita tawarkan, kerana al-mu'min ala syurutihim. Orang mukmin bila buat janji, dia kena penuhi. Yang Bani Israel ditegur oleh Allah kenapa? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku bagi kepada kamu, dan aufu bi ahdikum, aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Penuhi janji aku dulu, baru aku boleh bagi janji kamu tu yang aku nak bagi kepada kamu, tamkin itu. Janji Allah dengan manusia, kita kena penuhi janji Allah, kerana Allah suruh. Janji manusia hampa kena buat. Kafir ke, Islam ke, bukan Islam ke. Nampak? Bermakna kalau kita hanya menganggap demokrasi ini kita pakai, lepas itu kita nak buat apa kita buat, itu yang kita kena ubat. Tetapi mazhab yang menyatakan demokrasi itu sendiri perlu dijadikan landasan utama untuk kita memperkasa. Kerana apa? Tak kala demokrasi itu benar-benar, itu kalau tuan-tuan nak debat, betul kan? Demokrasi Ustaz ada apa? Itu kena panggil lagi sekali lah, kita debat lah. Jadi demokrasi itu sendiri kalau kita kata boleh memungkinkan Islam itu lebih mudah bergerak kerana ada kebebasan, tidak ada halangan, tidak ada sekatan, maka sudah tentu yang itu lebih maka memulihkan demokrasi itu sendiri adalah satu perjuangan. Dan title tajuk ini saya dah tulis lama lah dalam artikel saya tahun 2005 lagi, tentang adakah demokrasi itu wasilah atau demokrasi itu sendiri perlu kita jadikan sebagai utama. Bagi dengan itu, gerakan Islam lebih mudah untuk bergerak dalam suasana tersebut. Fiqhul Waqi', atau Fadil Noor berhadapan dengan Fiqhul Waqi'.
dia berada pada negara bangsa yang dia beroperasi di atasnya, dan konsep tatbik syariah itu sendiri dilihat secara seimbang dengan realiti yang ada dalam konteks perlembagaan dan dalam konteks PAS sebagai parti yang berdaftar di negara ini. Okey. Malah ada satu perbincangan yang cukup unik, boleh tak Islam dibuat dalam negara sekular? Malah ada pandangan kata nak buat Islam dalam negara sekular lagi senang. Dalam konteks apa? Dalam konteks kebebasan dia itu memberi ruang kepada orang ramai. Dan ini berlaku dalam konteks minoriti di negara-negara Eropah. Apabila kita tengok, ada di sana hari ini wakil rakyat yang masuk parti-parti dan bawa kepentingan umat Islam dan diperakui sebagai hak minoriti di dalam umat Islam. Dari segi kebebasan, ya, konteks ini lebih luas kebebasan ya yang ada. Tapi ini hanya wacana, ya, hanya wacana yang saya sekadar lontar untuk membuka minda kita dalam membicarakan ala tujuh pemikiran politik yang kehadapan. Fiqh ta'addud, yaitu multiracial, multiracial yang diamalkan oleh Datuk Fadzil Noor. Kita tengok macam mana kesediaannya berunding dengan DAP, sekolah Cina, jenis kebangsaan Cina Damansara yang satu ketika itu nak ditutup di atas isu tertentu. Datuk Fadzil Noor pergi keliling, berjumpa dengan pelajar di sana, berjumpa dengan, jadi bagi saya ini cukup unik kepada satu pemikiran yang begitu maju pada zaman dia, begitu maju pada waktu dan ketika diperlukan parti Islam bersifat adanya fiqh ta'addud. Dan ini boleh dibaca dalam pemikiran Dr. Qaradawi dalam bukunya Min Fiqh Daulah, ada satu bab fiqh ta'addudiyah yang dibincangkan secara meluas tentang sunnatullah walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an kulluhum jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ayat yang walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tammat kalimat rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Mana ayat-ayat ini sendiri memberikan ruang kepada ta'adudiyah dalam konteks masyarakat yang berbagai. Itulah ya, sahabat-sahabat, para peserta yang dimurti sekalian. Akhirnya Datuk Fadzil Noor juga telah mengasaskan dan mendasari pemikiran fiqh tawakkul, yaitu fiqh yang melihat masa depan, apa yang akan berlaku di masa depan. Oleh itu adalah amat penting bagi kita memahami pemikiran Datuk Fadzil Noor ini untuk hari ini berada pada lonjakan yang kita mau keluar daripada kepompong yang menyekat kita untuk maju ke hadapan. Dan salahnya bukan PAS, tetapi salahnya kita tidak memahami fiqhul maqasid dan fiqhul masalih yang dibuka seluas-luasnya untuk umat Islam maju ke hadapan. Dan kita tidak boleh ketinggalan, karena saya yakin dalam pengamatan politik saya, UMNO akan berlalu, suka atau tidak suka. Bukan UMNO itu berlalu, kerana suasana sudah berubah. Tapi soalannya, di mana PAS akan berada ketika semua itu berlaku. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada yang berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal, beliau tutup dengan fiqhul tawakkul. Satu lagi fiqhul tasakuh. Fiqhul tasakuh itu dengan seminar sambil tersungkong lena tengah-tengah hari ini. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, demikian dua pembentangan di atas tajuk yang sama tentang legasi almarhum Ustaz Haji Fadzil bin Muhammad Noor, keterampilan menguasai realiti semasa dan masa. Satu pembentangan yang pertama tadi lebih membawa kepada pengalaman-pengalaman yang dilalui, yang menunjukkan tentang Ustaz Haji Fadzil bin Muhammad Noor betul-betul menjadi rakan masa dan dia benar-benar hidup di zamannya. Dan juga dalam pembentangan yang kedua, Ustaz Mujahid bawa kita dari segi pemikiran sebagai seorang siasi, sebagai seorang ahli politik, dan dalam masa yang sama beliau juga adalah seorang yang mempunyai latar belakang keilmuan yang tinggi. Bagaimana beliau menawarkan kebaikan Islam itu dalam pelbagai sudut pandang yang ada, sama ada dalam masyarakat yang pelbagai, dengan contoh-contoh yang dikemukakan di sini, dan juga sudah tentu tawaran yang dibawa oleh beliau dalam pemikirannya itu tentang
lonjakkan masa depan bagi Islam dan juga sudah tentu bagi perjuangan dalam realiti semasa, perjuangan Islam dalam realiti semasa, iaitulah hidup dalam suasana negara majmuk dan juga dalam kerangka demokrasi yang dipilih oleh PAS sebagai jalannya dalam muwajah dunia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita sudah makan masa, tapi kerana kita masih menunggu yang berhormat Datuk Usyam Musa yang dalam perjalanan keluar daripada lokap, jadi lambat sikit sampai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi masa itu kita berikan kepada tuan-tuan sekalian untuk tuan-tuan kemukakan pandangan, soalan, kritikan, apa-apa, semua dibenarkan, kecuali yang tidak dibenarkan perkataan sesat, full stop, itu tak benar. Ada orang tanya apa hukum baca buku Ustaz Mujahid ada belakang tu. Ni tolong promosi sikit. Ada buku Ustaz Mujahid tu belakang tu. Apa hukum baca buku tu? Ada orang jawab kata sesat. Tu titik. Itu tak dibenarkan dalam dia. Lain tuan-tuan nak kritik, tuan-tuan nak kata apa Ustaz Mujahid, dipersilakan. Jadi Kak Ustaz Mak Yau dan Ustaz Mujahid dalam sesi ini, saya dah tengok ada beberapa soalan ataupun pandangan yang tuan-tuan nak bagi. Boleh angkat tangan dulu? Mana ada Urustia Bentara Dewan tolong. Okey. Ada soalan? Pandangan daripada tuan-tuan sekalian? Dah satu orang. Dengan hari ini tuan-tuan ada nampak macam kat tengah belakang. Mana dah? Ya, ada. Okey. Okey, petugas lewat. Ada tuan-tuan? Nampak banyak pik saya kot. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar bin Hanif daripada Bukit Pinang. Soalan saya nak tunjukkan kepada penduduk di panel berkenaan dengan kemampuan ataupun yang disebut keberanian yang ada pada yang memanggil Fadil Nur, yang mana kita melihat antara elemen yang disebut, contoh tadi disebut oleh Ustaz Mujahid berkenaan keberanian dia untuk orang kata menongkak arus yang ada. Soalan saya, sejauh mana kita dalam parti PAS ini dapat memberikan orang kata panggil suatu galakan kepada kepimpinan yang ada terutamanya untuk cukup berani menongkak arus. Sebab bila kita melihat kepada realitinya, terutamanya kami di anak-anak muda, kadang-kadang bila menghadapi satu keadaan seolah-olah digasakkan dengan satu pemikiran sahaja. Tidak boleh, tidak jarang sekali untuk diberi peluang untuk membuka minda untuk orang kata ini berbeza, yang akhirnya kadang-kadang dia akan melahirkan satu sikap yang berkejumut. Yang mana kita rasakan sejauh mana yang saya cadangkan persoalannya, sejauh mana kepimpinan yang ada hari ini memberikan ruang kepada anak-anak muda yang kita rasa sudah semakin berani menonjak dan semakin berani untuk berbeza pandangan dan seterusnya untuk memberikan suatu idea yang baru. Dan insyaAllah pemikiran Ustaz Fadil Muhammad Nur yang seorang berani, juga seorang kritis, seorang yang menongkak arus akan ada dalam jiwa anak-anak muda seperti kami. Assalamualaikum. Muda lagi dong. Soalan daripada anak muda, anak tua. Muda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada kedua-dua ini yang kasih, saya nak beri sedikit pandangan. Pada pandangan saya, Ustaz Fadil Nur seperti disebut tadi telah menyimpan masa. Bagaimana dalam kerangka politik ketika beliau masih hidup, ketika pergulutan gerakan Islam antara bagaimana demokrasi dan Islam adakah kompatibel dan sebagainya, beliau telah menerima idea bahawa Islam dan demokrasi mampu untuk bergerak seiring dan juga pelbagai idea lain. Maka saya ingin kemukakan pandangan bahawasanya Ustaz Fadil Nur adalah seorang perintis, dan soalan yang lebih mustahak sekarang,
bagaimana dengan dasar-dasar yang boleh bawa, gagasan yang boleh bawa untuk diteruskan dalam jangka waktu sekarang. Kerana kita melihat relevan yang idea-idea beliau untuk diteruskan, bukan dikuburkan begitu saja. Seminar pemikiran ini mungkinlah satu langkah pertama bagi kita terus membumikan PAS bagaimana istilah telah ditemukan oleh Allahyarham sendiri. Jadi amatlah rugi kalau sekiranya idea-idea beliau, gagasan beliau tentang politik aku ilawan kawan dibumikan, dimatikan begitu saja tanpa dilihat bagaimana keperluan mendesak pada waktu sekarang. Wallahu a'lam. Ya. Dalam brosur tu tuan-tuan, kita tulis dibumikan pemikiran Ustaz Fadhil bin Muhammad Nur. Siapa apa betul itu ada tulis dikebumikan pemikiran Ustaz Fadhil bin Muhammad Nur. Tuan-tuan, semua dengan tahalul tadi. Kita tulis tahalul, kita tulis tahalul. Yang ketiga, silakan. Ya, ni silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tentang tolong tulis, saya tak tulis. Saya Zulkifli Bintidor daripada Tiga Jah. Saya nak tanya sebelum jawab. Sebenarnya pemikiran Ustaz Fadhil ni satu subjek yang baik. Adakah dia setakat kita buat seminar di sini saja kah atau boleh tempat lain? Sebab benda ni benda yang baik. Bila benda yang baik kita kena beritahu satu Malaysia ataupun satu Melayu lah. Ustaz, jangan kita cakap dewan ni saja kita habis. Pasal Fadhil ni dia kata satu manusia yang ni juga yang agung juga lah. Dia kata sebab kita main buat di sini, tiba-tiba kita nak habis di sini. Saya nak tanya, adakah setakat ni saja kalau subjek ni kita nak buat ataupun kita nak buat satu Malaysia? Kita buat ke MCD ke kawasan ke macam mana? Saya nak tanya Ustaz sama ataupun sekali semua kalian yang mana nak jawab, apa jawab pun sudah. Setakat ni ke habis? Sebab kita di dia ni bukan bangsa Cina Malaysia. Bangsa Melayu, anak bangsa kita, orang Islam yang berjuangkan mujahid Islam juga bagaimana? Sama orang Datuk mujahid juga. Tapi dia mujahid kan? Tapi saya nak tengah. Sedang benda-benda kita lemak. Lepas dia dah minyak pun dah 9 tahun dah. Jadi kita kembang kita macam inilah kita nak rawat asalnya Nabi yang dah ada rawat. Bukan nak rawat dia boleh nak. Tapi kita faham pemikiran dia. Yang dia pun agung juga. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, maaf dipindah. Apa tu tak ujung tu? Dipersilakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Alim. Ini sudah Alim. Apabila PAS bekerjasama dalam Pakatan Rakyat, ada satu perkara yang saya nampak menjadi satu beban yang mungkin telah ditangani ataupun perlu ditangani dengan lebih baik lagi, iaitu ada satu orang putih kata inhibition, iaitu satu sekatan, satu terpaksa kita nak bercakap pun berhati-hati. Dan beberapa kali beberapa pemimpin kita tergagap sikap, misalnya tentang kalimah Allah, misalnya tentang nak serta atau tidak 505, ada dua kali ini. Kemudian misalnya Ustaz Hadi wajib dari PM. Jadi perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang ataupun tidak tarbiyah betul-betul tentang kaedah kita ini. Jadi saya rasa bagaimana, adakah pihak pemimpin PAS sedang tentang perkara ini dan menyedarkan kita ahli dan apatah lagi pemimpin, sebab dia menyentuh perasaan orang lain, menyentuh perasaan. Jadi ini satu bebanan kepada kita. Ya, saya tak tahu sama ada ini jelas atau tidak. Ya. Terima kasih. Yang terakhir, yang dua orang angkat tangan, dua-dua bagi. Tak boleh tulis, tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat, saya nama saya Muhammad Subhana. Saya nak tanya Ketua Majlis. Saya nampak sekarang dalam pimpinan pasti, saya selalu dengar tentang satu faith berdapat amal. Tapi dalam PAS ini saya tengok berbagai-bagai idea
dan cukup bertentangan lah. Jika dalam aktiviti nanti disampaikan ada yang cocok, besar dan macam-macam lah. Jadi macam mana di peringkat pusat mengambil ni? Maksudnya nak ada wacana atau ada perbincangan ke? Sebab kesian di lapisan bawah ni akan jadi pening. Nak ikut yang mana ya? Padahal dua-dua pimpinan. Jadi saya mahu jelaskan. Terima kasih. Yang terakhir, Muda Sugar Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri bin Abdul Hamid daripada Singapura. Saya ada satu soalan. Sesiapa pun boleh menjawab. Kecuali moderator. Moderator insyaAllah boleh jawab. Dari isi pembentangan Ustaz Ahmad Yahya sebentar tadi yang menyentuh berkenaan dengan kepimpinan ulama yang dipelopori ke awal waktuhan, kita jarang sekali melihat pertemuan golongan ulama dan profesional pada waktu itu, sehinggalah semasa pemerintahan di bawah PAS, di bawah Ustaz Fazil Nasiri, kita jarang sekali melihat hubungan antara dua-dua golongan ini. Namun pada hari ini kita lihat ia menjadi satu fenomena yang agak ketara sekali selalu dibincangkan mengenai kedua-dua golongan ini. Apakah pendefinisian kepimpinan ulama melalui majlis surah ulama itu sendiri harus didefinisikan semula? Itu soalan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kerana saya bukan pendekar dan tidak mulia, jadi saya tidak topik mana-mana soalan, dan soalan akan dijawab oleh kedua-dua yang berhormat kita. Saya mulakan dengan Ustaz Ahmad Yahya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi, pemerintah dan tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini aku tanya nampak awal tadi macam disebut agak mengantuk, tapi orang tidak. Alhamdulillah. Ada 6 soalan yang dikemukakan. Saya banyak melihat soalan-soalan ini banyak menyentuh kepimpinan tertinggi untuk menjawab. Jadi saya serah banyaklah jawapan kepada yang berhormat Dato'. Cuma satu dua yang suka untuk sikit pandangan daripada saya. Pertama, ada pandangan tadi menyebut adakah seminar sekadar di sini. Sebenarnya bagi saya, pertamanya saya rakamkan tahniah kepada PAS Kuala Kedah. Di atas kejayaan penganjuran yang walaupun mungkin penyertaan tidak sampai sasaran, ada berbagai usaha yang dibuat yang disebut tadi, gangguan, halangan dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurang telah membuka minda. Perlu dan mesti ada usaha dibuat untuk kita ketengahkan kembali pandangan, pemikiran daripada kepimpinan kita yang terdahulu. Bahkan saya melihat bukan sekadar Allahyarham Ustaz Fadil, bahkan seluruh kepimpinan kita mempunyai keistimewaan dalam kepimpinan mereka masing-masing. Itu yang saya lihat. Cuma siapa yang nak mengambil tanggungjawab? Ini sudah tentulah kita pulangkan balik kepada PAS di semua peringkat. Bahkan tak salah pun kalau sekiranya di peringkat cawangan nak ajur. Saya pernah hadir tahun sudah sebenar 10 tahun Allahyarham Ustaz Fadil diminta untuk saya menceritakan pemikiran Allahyarham Ustaz Fadil. Dibuat di satu cawangan PAS di Sungai Tani. Jadi maknanya tak ada halangan untuk siapa sahaja menjadi penganjur. Kita ucap tanah sekali lagi kepada Kuala Kedah. Tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua ialah persoalan dibangkitkan tadi ialah sejauh mana keberanian hak yang diberi untuk memberi pandangan. Saya melihat begini. Sebenarnya Allahyarham Ustaz Fadil dan mana-mana juga kepimpinan,
Kita tengok Ustaz Fadil, kehebatannya ialah dari sudut pemikiran, bacaan politik, pengalaman dan pandangan-pandangan yang dikemukakan serta langkah yang diambil. Di sudut bacaan politik, alhamdulillah berjaya. Dalam masa yang sama, saya melihat bahawa Allahyarham Ustaz Fadil berada dalam keadaan satu kelompok ahli. Ya, kita tak nafikan pandangan diberi ada bentuk penentangan, pandangan yang diberi ada bentuk kritikan. Sampai saya pernah dengar, kalau sekiranya Ustaz Fadil bagi satu pandangan, ada di belakang, kita budak-budak duduk di belakang dengar, itu pandangan dia. Tetapi secara umum, keistimewaan yang ada ialah pada ketika itu kepimpinan dan ahli memberi hak kepada Allahyarham Ustaz Fadil untuk membuat keputusan dan mengambil langkah yang sepatutnya. Walaupun kita tahu kadang-kadang nak dapat hak itu terpaksa mengambil masa. Ustaz Fadil kena bagi penjelasan, turun ke bawah, berhujah dan menyampaikan. Ya, akhir sekali ahli memberi hak kepada presiden. Ini yang saya juga mengharapkan bahawa dalam dunia kita zaman mana sekalipun, kalau kita nak melihat suatu kejayaan, ialah semua kita juga kena bagi hak kepada kepimpinan untuk mengurus, mentadbir dan memberi pandangan dan membuat mungkin beberapa pandangan-pandangan baru dalam langkah baru yang lebih berani. Satu. Yang kedua, kepimpinan juga mesti memberi hak kepada ahli untuk mengemukakan pandangan. Kalau hak-hak ini diberikan, insya-Allah dalam ruang lingkup sebuah jemaah, maka kita akan melihat satu kejayaan untuk masa depan. Tapi apa yang menjadi masalah, kadang-kadang kita tak nafikan bahawa wujud apa yang disebut oleh doktor tadi, kadang-kadang tak ada nak bagi pandangan baru pegang mic, tak boleh cakap. Contohnya, kalau ini suasana yang ada menunjukkan bahawa kita sedang menuju ke arah yang jumud. Inilah keadaan yang tak sepatut berlaku. Bahkan kita saksikan Allahyarham Ustaz Fadil memiliki keistimewaan apabila dia menjadi pendengar yang baik. Cuma dia jawab balik itu kena terima. Ustaz Fadil pernah diceritakan oleh Allahyarham Ustaz Syauqi. Waktu Ustaz Syauqi bekerja dengan kerajaan di pusat Islam, pada tak silap, tidak pun dengan Jawi. Dia pernah cerita, dia kata balik bercakap dengan Allahyarham Ustaz Fadil 2 jam. Sepatutnya pas macam ni, sepatutnya kita kena ambil langkah ni, sepatutnya begini. 2 jam dia kata Ustaz Fadil dengar. Tapi dia jawab balik 2 patah. Siapa nak buat? Itu jawapan Ustaz Fadil. Tapi jawapan itu telah memberi kesan yang cukup besar. Allahyarham Ustaz Syauqi letak jawatan balik bekerja, memberi khidmat, menjadi murabitun dalam jamaah, dan akhirnya telah berjaya mencipta kejayaan untuk kita di Kedah. Sampai ke hari ini, walaupun kita hilang kerajaan, tapi alhamdulillah ada suatu kebangkitan yang cukup hebat dari kalangan rakyat menerima PAS sebagai pemerintah. Bahkan sekarang orang mengakui kalau kita bersama dengan kaitan kerajaan di Wisma Nurul Aman, kita bersama dengan orang yang pernah berurusan dengan kita waktu kita memerintah, mereka mengakui bahawa terlalu jauh perbezaan dan jurang di antara pekerja rakyat 5 tahun yang lalu dengan 2 bulan tak sampai kerajaan Penang yang memerintah ini. Saya ingat itulah sedikit ulasan daripada saya. Terima kasih. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ada beberapa persoalan dari sudut pandangan dan juga memberi akses kepada ataupun memberikan penilaian kepada keadaannya. Nombor 1, soalan anak muda tentang keberanian dan kemampuan PAS. Sebab itu soalan itu menuju juga kepada saya selaku ahli dan kuasa PAS pusat. Dan saya harus merekamkan di sini keberanian yang telah dibuat dalam kepimpinan Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang yang akan tercatat sebagai sejarah penting gerakan Islam, parti Islam, ialah penubuhan Dewan Himpunan Penyokong PAS yang merupakan sayap bukan Islam dalam parti Islam Malaysia PAS. Ini benda yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa.
Ini menungkah arus sebenarnya dalam suasana nuansa rasis yang begitu kuat. Dalam suasana PAS dituduh menggadai perjuangan Melayu. Tiba-tiba Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang buat keputusan melalui mesyuarat dan beberapa kali proses. Saya secara terus terlibat kerana membentang hampir 3 berkas kerja. 1 untuk Majlis Syura dan seterusnya untuk diperakui di peringkat Anjutan Kuasa Pusat sehingga tertubuhnya dengan persetujuan Anjutan Kuasa Pusat dan sokongan-dokongan yang kuat daripada Datuk Seri Presiden hari ini, maka tertubuhnya Dewan Himpunan Penyokong Kompas. Dan biarlah saya sebutkan di sini, dalam jaulah saya bersama Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang maupun daripada orang luar yang datang menziarahi Malaysia, Presiden sering kali menyebut tentang kejayaan Dewan Himpunan Penyokong Kompas. Dan selalu saya disuruh untuk cerita macam mana benda ini boleh berlaku. Malah di kalangan gerakan Islam lain yang saya masih ingat di Jordan, waktu itu Mursyidul Am dia sendiri menyatakan kami ingin belajar dari kamu. Jadi ini satu sumbangan besar, keberanian besar dalam suasana yang begitu pekat, politik rasis yang semakin kita kata menajam. Tapi PAS dalam pimpinan hari ini telah memecahkan itu dengan itu. Pertama, menubuhkan Dewan Himpunan Penyokong Kompas yang diiktiraf oleh Perlembagaan Hakim. Yang kedua, satu benda yang mungkin tuan-tuan tak perasan, di sebalik kita menjadi atau kursi kita yang paling sedikit lah kita kata di kalangan pakatan, dan sebalik apa yang berlaku di negeri-negeri yang kita menang dan kita kalah. Tapi jangan lupa, keberanian yang telah dibuat dan ini telah dibuktikan dengan meletakkan calon bukan Islam atas tiket PAS. 3 calon kita yang kita letakkan, yaitu Saudara Hupang Chow di Raya Hitam, Johor, Parlimen, Saudara Richard di Asahan, Melaka, lawan calon lain. PAS letak Cina, lawan lain, mungkin kerja. Ayat Hitam, PAS letak calon Cina lawan Cina, okey kan? Di Johor, di Ulu Tiram, Saudari Kumuta Rahman, wanita India, lawan dengan Melayu, calon UMNO. Bagi saya ini satu keberanian. Menunjukkan PAS bukan ada dewan, tetapi dia berani meletakkan calon. Kalaulah boleh dikatakan keberanian, ya, itu keberaniannya. Cuma persoalannya ialah ia tidak harus mati di situ. Keberanian itu perlu diteruskan lagi, untuk kita benar-benar melakarkan satu pencapaian hebat oleh pimpinan hari ini. Dan dalam suasana yang disebut dalam bentuk simpang siur budaya, simpang siur pandangan dan pendapat di dalam partai itu sendiri, telah pun dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Yahya bahawa ia perlu ada keterbukaan. Seperti mana kita mau orang mendengar kita juga perlu mendengar orang lain. Seperti mana kita mau mendengar orang, kita mau orang mendengar kita juga perlu mendengar orang lain. Mungkin itu lebih mudah diungkapkan daripada nak dilaksanakan lah. Kerana budaya orang Melayu ini kadang-kadang memberi kesan kepada budaya organisasi kita. Seolah-olah kita merasakan bahawa menjadi orang yang ganjil dalam pandangan dia itu seolah-olah satu dosa yang besar. Dan ini tidak perlu berlaku. Kerana dalam sirah dan juga dalam pahaman fiqh al-ikhtilaf yang dikarang panjang lebar oleh Yusuf Qaradawi, dan juga Taha Jabir Alwan lebih awal pada itu menyatakan bahawa 2 pandangan yang diterima akur oleh fiqhul Islam, yaitu pertama ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu' adalah ikhtilaf yang berbagai, hanya mau mencari yang terbaik, dan ini diizinkan. Yang ini ikhtilaf jaiz. Adapun satu lagi yang dipanggil sebagai ikhtilaf tudad. Ikhtilaf tudad ini adalah kontradik antara satu sama lain sehingga menimbulkan pecah belah, benci membenci. Wa hadha
haramun dan dia mazmum, dia dicela oleh Islam. Model pemikiran ikhtilaf ini semua sudah wujud sebenarnya. Soalnya pembudayaannya bagaimana? Keterbukaannya bagaimana? Ya, saya sebagai ahli tentang falsafah Musa, bukan satu penggal, sudah 4-5 penggal. Takkan saya tidak berhak menyatakan pandangan saya. Sama ada saya menyatakannya dengan tugas yang diberi kepada saya sebagai Lujnah Perpaduan Nasional dengan mengusahakan pecah tembok ini. Itu satu bab. Dan satu lagi dari sudut pemikiran yang siapa saja daripada kalangan kita tak semesti AJK Farhuda boleh mengarah dan menulis pandangan dan pendapat dia. Kullu kalam yukhad wa yutraq ila maksum sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang boleh diambil, pandangan yang boleh ditolak. Tetapi yang tak boleh apabila kita tanpa berbahas, tanpa berbincang, tanpa memahami, tabayyanu tidak ada. Penjelasan tidak ada. Dan ini yang menajamkan lagi suasana perpecahan yang disebutkan. Saya agak tertarik kerana ada sedikit buat kajian tentang perpecahan. Satu hadis yang amat menarik yang dikupas oleh Dr. Al-Qaradawi dalam bab ikhtilaf ini, ikhtilaf ini katakan ada satu hadis kisah Nabi yang bersolat di Aliyah di Madinah, di Masjid Muawiyah. Lalu disolatnya di situ, lalu panjang lebar doa Nabi SAW. Maka setelah selesai solat ditanya, apa yang didoakan begitu panjang ya Rasulullah? Rasulullah kan menyatakan, aku minta 3 perkara kepada Allah. Dan hadis itu datang dalam riwayat yang berbagai, lafaz yang berlainan tapi makna yang sama. Antara lain menyatakan, aku minta kepada Tuhanku supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengenakan banjir dan umatku ini dirosakkan dengan banjir besar. Maka Allah memperkenankan doaku. Yang kedua, aku minta kepada Allah supaya umatku tidak dikenakan wabak penyakit sehingga mereka ini dihapuskan dengan cara yang demikian. Allah SWT memperkenankan doaku. Aku mohon pada Allah supaya umat ini disatukan, tapi Allah tidak memperkenankan doaku. Apakah hadis ini bertentangan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Maka jawabannya adalah, maka diuraikanlah apa maksud pecah itu. Umat itu pecah ni. Maka dia kata, kalau pecah apa? Pecah tudasa ataukah pecah tanawu'. Kalau pecah tanawu', itulah yang telah memberikan kesegaran kepada umat ini. Sebab itu di dalam Islam banyaknya mazahib yang ada. Bahkan bukan 4 yang kita faham. Ada mazhab Auza'i, ada mazhab Nakhai, bukan Nakhai yang kita faham, bukan Nakhai zaman. Mazhab Auza'i, mazhab Nakhai, mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Tapi mereka tidak kekal karena tidak ada anak muridnya yang merakamkan dan mendokumentkan, sehingga yang kekal pada kita hari ini hanyalah 4 mazhab. Nah, itu sendiri menjadi satu bukti tanda bahawa Islam tidak pernah pun menyatakan mesti yang ini satu sahaja dalam bab-bab yang tidak mencemarkan. Adakah mereka berpecah kerana itu? Bahkan Imam Malik ketika khalifah waktu itu minta supaya kitab Muwatta dijadikan hanya satu kitab yang dipakai kepada seluruh jajahan Islam, Imam Malik mengatakan jangan. Ada hadis yang aku tidak dapat rakamkan di sini, yang aku tidak dengar, mungkin yang lain mendengarnya. Maka dibiarkan supaya adanya karangan-karangan kitab yang lain. Dan inilah sebenarnya yang telah menyegarkan umat Islam. Makanya, adapun perpecahan yang bersifat disebut perpecahan yang menyebabkan dia mazmum, walaupun dia berlaku pada satu ketika, tapi dia tidak berkekalan begitu. Ya, dia tidak berkekalan. Nah, dia tidak berkekalan begitu. Jadi maksud saya di sini bagi menjawab persoalan anak muda tadi, harus kita melihat perkara ini dalam satu situasinya yang adil, dalam satu neracanya yang berstruktur, supaya kita jangan hanya menyatakan, oh nanti jemaah kita rosak, nanti kita bilang apa dia? Adakah memberi pandangan yang beza itu jemaah kan? Rosak, ataukah ia lebih bersifat politik supaya tidak mau mempengaruhi idea-idea tertentu di dalam jemaah? Ini persoalan yang harus diutarakan. Ya, saya sokong pandangan Abdul Halim yang menyatakan ada semacam satu bentuk
sekatan, bebanan. Ya sudah tentu kalau kita sudah berkawan, pastinya begitu. Kalau kita sudah ada satu persahabatan, takkan kita nak ikut yang kita saja. Pasti adanya kepentingan strategik, kepentingan yang lebih besar, dan dalam kita cuba memahami itu pastinya ada yang tergelincir, ada yang terlanjur kata. Itu perkara-perkara lumrah yang berlaku dalam apa saja bentuk tahaluf. Ya, cumanya macam disebut awal pagi tadi, harus ada disiplin. Harus ada disiplin dan mengawal supaya tidak menjejaskan matlamat yang the big picture, yang lebih besar, yaitu kita hari ini bukan sekadar mau menjatuhkan UMNO, tetapi kerana UMNO itu mengamalkan penindasan, UMNO itu mengamalkan sikap rasis, UMNO itu mewajarkan perkara-perkara yang merosakkan masyarakat. Kita tidak mau pula lepas UMNO jatuh, kita naik, kita buat benda yang sama. So, it is a long process. Dia bukan sekadar jatuh UMNO, tapi nak ubah nilai, dan nilai itu makan masa yang panjang. Ya, itu kita mau ahli siasah yang berfikir demikian, supaya dia bersifat jangka panjang, bukan sekadar jatuh UMNO, no. Kemudian Wahdatul Fikri, macam saya kata tadi, perlu saya lebih suka melihat bahawa idea-idea itu dicabar dengan idea-idea yang lain. Bukan idea dicabar dengan pelabelan. Kalau idea dicabar dengan pelabelan, ini tidak akan memberi kebaikan kepada parti. Saya secara pribadi 2 buku telah saya karang, Menuju PAS Baru dan Rejuvenasi PAS. Ada di belakang sana, bukan promosi ya. Jadi saya menyatakan bahawa di dalam itu idea-idea yang disoal tadi, apakah maksud kepimpinan ulama? Apakah dulu sebelum adanya Majlis Syuro, parti ini tidak ada ulama? Bukankah parti ini terbina di atas ulama? Maka di sana ada kewajaran untuk kita bukan mengkritik pimpinan ulama, tetapi menilai semula. Ada apa yang dinamakan sebagai revisited, menjarahi semula. Sedangkan fiqh Imam Syafi'i adanya mazhab qaul qadim, adanya qaul yang jadi. Ini bukan mazhab, ini ijtihadat siyasiyah yang sifatnya itu adalah organisasi. Ya, jadi saya bagi cadangan-cadangan, bukan sekadar mendefinisikan semula maksud yang disalah tangkap oleh setengah pihak tentang kepimpinan ulama itu sendiri, tapi juga saya mencadangkan model untuk merejuvenasikan, meremajakan PAS daripada strukturnya. Saya mencadangkan dari sudut sumber manusianya, saya mencadangkan dari sudut politik dalamannya, dan saya mencadangkan dari sudut budayanya. Semua itu tertulis untuk dibahaskan. Kalau ada pandangan yang lebih baik, yalah, supaya benda ini mungkin dapat dijalin gabungkan, sehingga yang lebih penting apa? Parti ini terus maju ke hadapan. Bukan Mujahid yang maju, atau Ustaz Ahmad yang maju, atau Ustaz, bukan. Tapi parti ini terus maju. Itu yang diutamakan bagi kita. Ya? Jadi saya rasa itulah antara respon saya. Dan saya amat menyokong kalau perkara ini dapat dibawa kepada tahap yang lebih luas, tahap nasional, dan di seluruh negeri-negeri yang hadir, Pulau Pinang hari ini hadir, Perak hadir, sambut ini, minta model dia macam mana mereka buat, kita boleh lantik mereka sebagai konsultan dengan percuma untuk buat di negeri-negeri. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.